Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti. Okay, 3. Peluang datang. Let's go disco. Itulah Boy, disco. How are you, Samad? Apa khabar? I'm doing fine, sir. Doing fine. How are you? Macam mana? Macam biasa. Terkurung di dalam rumah ni seperti burung kan. Seperti burung yang terkurung. Burung yang terkurung. So, What regular. Obviously, kita nak tahu macam manakah kehidupan para musician kita ketika tempoh PKP ni. You know, musicians adalah orang yang kena keluar di halayak ramai, perform di halayak ramai. Sekarang ni tidak boleh lagi mass gathering. Bagaimanakah kehidupan seorang Alpha Bhuti? Tapi yang bestnya Alpha Bhuti ni, dia bukan hanya live performer. Dia seorang master dalam studio rakaman dan seorang arranger yang sangat tersohor. Apabila cakap pasal takut. Ya, akan berat-berat atas bahu tu. Menakutkan. Dunia hanya untuk orang yang berani seperti Alpha Bhuti ke semua. Tak adalah, kalau nak kata sekarang ni memang actually sebenarnya dia tak ada tak adalah perbezaan banyak untuk saya. Bila PKP di pasal berkurung tu adalah satu benda yang biasa kan. Dekat studio tu saya berkurung hari-hari. Jadi sementara dalam PKP ni banyak kerja-kerja tertunggak tu dapat diselesaikan lah. That is one thing is good. Not much busy, cuma bezanya what I'm afraid is what happened after the PKP lah. Itu yang lebih merunsingkan lah kan. So we don't know yet how the entertainment industry will nak coop up balik after this kan. Itu yang boleh lebih merunsingkan lah. Sekarang ni I think kerja-kerja tertunggak tu masih banyak untuk diselesaikan lah. That I can say lah. Itu lebih runsing. Cakap adil lah, kita tak tahu apa akan jadi lepas pada 14 ni. Dan kalau dia extend pun kita tak akan jadi. Okay, agaknya kan, kalau keadaan begini berlaku, adakah muzik rakaman tu akan menjadi lebih giat tak? Because you all tak boleh nak perform live, maka you all kena tingkatkan rakaman. Adakah itu yang mungkin berlaku? I can see that as an option lah. Sekarang ni kalau pada mereka yang dah lama tak buat rakaman, why not now you have take your time, make a good music to prepare for entertainment tak akan mati kan. Macam mana pun orang akan nak entertainment. So I don't think that live show tu mungkin akan mengganggu lah, tergugat sikit lah. Tapi recording wise, this is a good time lah. Pasal berkarya you need to kita kena duduk sunyi-sunyi, senyap-senyap, berkurung untuk dapat idea yang menarik kan. So I think this is a good time lah. Good time sebenarnya. Untuk mulakan lah. Untuk memulakan sesuatu yang baru, yang fresh maybe. Okay, Fah. Okay, kita balik pada basic. Apakah perbezaan seorang artis rakaman dengan seorang yang live performer pada pendapat Alpha Bhuti? Live performer as a musician ataupun penyanyi? As a musician in general dan sebagai penyanyi juga lah. Okay, recording artis lah, maksudnya sessionist lah, kita panggil sessionist lah. Kita panggil kebiasaannya kita panggil sessionist. So sessionist ni selalunya muka dia tak tunjuk muka pun kan, muka dia tutup aja. Then I think recording is more on the creative part lah. This ni pandangan saya lah, dia kreatif, dia have to create. So macam lagu baru you have to create. Live musician most of the time mereka hanya memainkan balik lagu yang dah ada kan. Kira macam mana kata-kata, macam eventually it's a cover song lah kan. Macam katalah live session players di TV, diorang main balik lagu yang dah ada kan. So it's not about create sangat. Tapi recording for me is more create.
then I don't, ni pandangan saya lah, mungkin pandangan saya ni mungkin tak berapa pandai sangat kot, tapi saya rasa recording bukan semua orang boleh buat. Itu kan semua orang ada kebolehan untuk record. Mungkin dia rasa aku boleh record, tapi contohnya kalau kata gitar, kita tak boleh lawan Nan Aznan main gitar. Recording dia terror. Macam mana? Jadi kalau kau boleh main gitar tu berlipat kudung tak sampai tali tu putus pun, I don't think that in recording world that you can melanggar azan alias yang sebesar tu. Itu contohlah kan. Tapi gitaris ni ada ego besar tu, Ed. Awak jangan lupa. Termasuk Nan. Sama. Termasuk saya juga. Saya kata dengan Nan, saya lah gitaris daripada Nan. Egonya sentiasa ada. Gitaris is always ada ego ni kan. Guitar hero. Tapi kalau kita kesedaran as a production side, awak pun tahu sepanjang saya recording, tak ada gitaris lain saya pakai. Memang always Nan kan. Contoh lah, gitulah. Betul. Lupa dia belasah aku. Kalau tak ada Nan, Alfa Buti Kusuma tu sendirilah terpaksa meletakkan tanggungjawab. Saya kadang-kadang saya terpaksa kerana apa? Awak pun tahu macam mana susahnya kita sekarang ni, budget kita very small in recording kan. So saya boleh panggil kawan-kawan, saya boleh panggil Nan, saya boleh panggil whoever I want to call. Tapi saya rasa saya tak memberi justice pada mereka kalau saya tak bayar mereka dengan harga yang setimpal. Jadi daripada saya malu kerana membayar mereka sikit, saya lagi tak apalah, biarlah diri aku buruk sikit, aku bersusah payahlah buat sendiri. That is itu dengan kepala saya lah. Saya rasa macam tu lah. Saya tak sanggup nak bayar murah tu. Betul, faham. Lepas ni kita kena bincang lagi pasal harga. Tapi sebelum tu kita nak balik pada yang craft tadi tu. Jadi as a recording musician, sessionist, dua perkara itulah yang perlu ada. Satu creativity dia tu. Dan nombor dua skills tu sendiri. Skills tu is kita punya weapon lah kan. Macam kata kita dapat lagu, kadang-kadang kita session we only have but most ada 4 jam untuk katalah untuk to lay down a guitar tracks. So kalau ilmu tak cukup, you cannot deliver. To be creative pun ada kena sesuaikan kreativiti kita dengan how the song needs to be dinyanyikan kan, gitar tu. Takkan lagu ballad biasa pun, ballad pun nak bantai gitar tu nak bunyi rock juga, ataupun apa saja satu bunyi kan. Untuk saya recording you need to be very versatile lah kan. Itu ayat dia kan, versatile. Yeah, correct. Yeah. So kreatif tu important. Pasal kalau tak terror pun sebenarnya dah recording, tapi kalau kita kreatif tak apa. Pasal kita boleh sambung-sambung. You can join. Yeah. Ubah salah, kita repair lagi, then sambung lagi. So I think nowadays technology is terlalu dahsyat sangat. Sumbang boleh repair, tempo lari kita betulkan. So pendek kata apa awak implying ialah saya ada masa depan untuk jadi seorang penyanyi lah. Selalu saya katakan macam tu kan. Awak aja tak ada akui keadaan tu. Saya kata nyanyilah. Aduh, muntah darah I dengar. Kita ada ramai kawan-kawan yang boleh membuat lagu yang sesuai untuk dinyanyikan untuk Samad, menyanyi sambil menari. Lepas tu penatlah nak kena auto-tune daripada mula sampai akhir. Well, auto-tune, kita tak dulu 5 or 10 years ago, kita kalau orang kata auto-tune tu adalah sesuatu benda yang kita sorok kan, pasal malu tak boleh nyanyi. Tapi sekarang ni auto-tune tu is benda yang common lah untuk saya. So semua orang di tune, even Mak Saleh pun sekarang tune seketat-ketat kita boleh dengar benda tu, and tidak perasa malu pun benda tu. So it's okay kot. Jadi awak untuk menjadi penyanyi tu makin besar tu. Penyanyi besar dengan auto-tune. Jadi segala kecacatan tu dah takkan nampak lagi lah. Dan ada orang cakap kecacatan dalam pemikiran tu yang buat dia jadi manusia tu, dia jadi hidup. What's your opinion on it?
Yes, I agree on that. Saya akan cuba sedaya upaya bila production yang saya buat, sama ada saya dengan Aidit atau saya dengan Ajay atau saya dengan LY atau produk saya sendiri, saya akan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan benda-benda yang repair selepas rekod tu. We try to capture the magic at that time. Macam kata kita record vocal, we try to capture the magic at that moment tu. Repair tu kalau perlu sangat, then only we tune ke, kita edit ke apa. Kalau tak perlu, I rather spend 10 hours of a week to settle one recording. It's much better. Pasal bunyi human tu kan. We lost that touch. Banyak lagu sekarang lost that kind of touch. This is my opinion tau. Banyak lagu orang putih ke, lagu Melayu sekarang-sekarang ni lost that human touch tu. It's too robotik sangat, grit sangat. Kalau susah nak cakap macam mana tu. Recording sekarang ni dia ada grit kan. So everything go into grit. Sampai vocal tu nak in grit, gitar in grit, drum, everything. Sampai saya tak rasa benda tu untuk nyanyi tau. Benda tu lebih macam benda yang stress kadang-kadang dengar tau. Pasal everything is very ketat macam okay, habis minute. Yeah, I don't feel that is a good thing for like into future lah. Ya. Untuk seorang Alpha Bhuti yang sangat arif dalam bab teknikal ni kan, how do you let go of kesumbangan? Macam how do you make the judgment, ni sumbang, tapi sumbang ni sedap, tapi dia sumbang. Macam mana kau lawan perasaan kau tu? Mula-mula memang, kalau awak pun pernah dengar cerita ni, arwah Lolok pernah cakap Alpha dengan Aidit ni terlalu slick sangat. Super slick arwah Lolok panggil. Then after sometimes, lama tau saya dengan Aidit memikirkan, what is super slick? Apa maksud Lolok super slick? Oh, then after bertahun-tahun of mencari jawapan, last kali kita faham. Terlalu menjaga sangat tuning, tempo. Sometimes we need to compensate. We just to let go je. Sumbang yang dibenarkan is sumbang yang dibenarkan. Kadang-kadang kita echo yang vokal sampai ujung sikit tu pun, sumbang lah echo ni. We need to repair this. I think that is, itulah dia yang bukan tak boleh. Bukan salah kan. Tapi hilang manis itu hilang. Dan lama-lama saya rasa saya faham apa yang Lolok maksudkan dengan super slick tu. Terlalu sangat detail sangat tu. Betul saya faham. Kena buang ego tu lah. Itu saya lah. Kena buang ego tu, kena buang nafsu juga Nafsu nak lempar perfect ke. But susah tau. The first awal tu memang agak susah juga, macam kenapa pula lah nak kena buang, kenapa pula tak boleh nak kena tu. Tapi lama-lama kita appreciate bila kita dengar balik yang the old. Kita jangan cakap Mak Saleh lah, kita cakap yang Melayu yang dulu-dulu, yang 80s, 90s. They sound very nice sampai sekarang kita dengar. Menyejukkan hati, menyedapkan hati kan. Kenapa kita tak boleh buat? So kita dengar, tempo tu lari sometimes sumbang juga. Tapi sumbang tu macam, bila kita tenung sumbang, tapi bila kita dengar, no, dia tak sumbang. Dia manis je, macam lalu je. So, benda tu nak kena nafsu tu nak kena tahan. Betul lah tu ayat dia tu, nafsu. I like that, nafsu lah, betul lah tu. Betul tu. Betul, saya pun sembang orang lain. Kadang-kadang kita kena buat pilihan. Untuk kita membuat pilihan yang bagus, kita kena ada taste tu. Jadi taste kita untuk faham sumbang yang sedap tu, sumbang yang tak sedap tu, itu benda tu memang tak boleh ajar, Fah. Memang ada, kau ada atau kau tak ada. Itu satu lah. Tapi ini saya cakap, saya tak pernah bercerita macam ni tau. Maksudnya kita bercakap ni, saya bercakap dengan Adri yang saya kenal daripada dulu-dulu. Saya sekarang ni, perubahan saya, fahaman saya pada muzik tu dah banyak berubah tau. Daripada 5-10 years ago. Untuk saya, muzik ni sangat subjektif sangat sekarang ni. Sedap atau tidak tu susah saya nak kata. Susah nak kata tak sedap tau. Sumbang kan macam, tapi sedap. So, saya punya persepsi pada benda tu dah berlainan sangat. Mungkin dah berumur lah, putih-putih janggut ni dia jadi macam lain, nampak angle kot. Agaknya kot. Maturity tu dan kita dah rasa banyak garam ke, banyak gula ke, sudahnya kita dah boleh buat judgement kita sendiri. So macam kata, kalau orang kata, dia ni nyanyi teruk lah,
sometimes kita ya ke teruk? Sampai jadi kita pun jadi macam serba salah je. Iya ke teruk baca? Aku dengar macam okey ni. Acceptable lah. 3 bintang. Macam tu tuan. Dia susah nak kata macam teruk lah memang. Kecuali kalau dia memang betul-betul itu dia teruk lah. Tapi none of the product nowadays saya kata terlalu teruk tu tidak lah. Acceptable, yes. Acceptable Accept. dalam okey. Apa dia? Dulu awak ada cakap tau, bila masuk tahun 2000 apabila lebih kurang bila daripada analog masuk kepada digital, sound engineer dan mereka yang dalam studio belum dapat menguasai, memahami digital recording tu lagi, because dia terlampau bersih ke dan sebagainya. Tapi masuk 2010 kemudian 2010 ke atas awak cakap recording engineers dan producers dah mula faham macam mana cara nak guna digital. Betul ke tu? So can you elaborate on that? Satu, transaction era. Saya kira salah seorang yang duduk di transaction era analog ke digital tu sangat. Dan kita dia ada pro and con lah. So saya terpaksa adapt to the new technology in year 2000 masa kita start buat Eliana lah apa semua tu kan. Syai Pari semua tu kita try to adapt to be in digital. Kita nak faham level how to capture. Kenapa dia tajam sangat? Kenapa bunyi dia nipis? Where's the noise go? Itu pun satu hal juga. Tapi untuk saya kalau masuk tahun 2010, producer engineer modern tau yang memang lahir zaman digital dah ramai. Dia makin berkembang, makin ramai. So untuk diorang, that is the sound that they know. Jadi tak ada masalah untuk diorang. Macam diorang implement a new DAW, digital workstation baru atau apa-apa, sound baru. Untuk diorang, that is the sound. Yang masalah adalah pada kami-kami yang duduk di era perubahan, peralihan tu. Sampai sekarang pun dia masih ada rasa macam lagu tu jadi, benda tu dapat bunyi tu, tapi still macam kurang Ajinomoto sikit lah. Tapi we cannot get that anymore. So we have to, kita kena tukar by time. Kita terpaksa telan dan terima bahawasanya sound tu dah berubah. Alright. So recording tu tidak perlu ada studio besar. Recording tu tidak perlu peralatan yang besar seperti AIS, tak perlu dah. Everything can be simulate dalam komputer. Cuma how creative you to handle the technical side tu je lah. Tapi budak-budak sekarang dahsyat. I already consider old school sangat dah. Seriously, tak lah. Budak-budak sekarang dah terror. They can do music. Tak tahu. Saya tak boleh kejar lah kot. Saya dah tak boleh kot. Ni dari segi teknologinya. Kemahiran dalam teknologi. Kemahiran. Okay Fah. Contoh you guys kan datang daripada generation yang mana you all started out jadi musicians tau. Korang belajar music, korang belajar gitar, korang spend hours on your musical instruments Betul. Lepas tu korang embrace teknologi. Lepas tu korang embrace the new kind of recording. Okay. You produce this kind of your kind of music, and then datang satu generation yang baru ni, mereka tidak melalui keadaan yang mana mereka improve on dorang punya craft, dorang punya instrumentation dan sebagainya. Dorang terus pergi ke recording aja, because macam ni cakap Adil lah, dah tak payah alat macam peti air lagi semua, alat-alat kecil dalam bilik aja. Okay, nombor satu, apakah kesan dia kepada muzik? Pada pendengar Alpha Booty. Okey, tu nombor satu, apa kesan daripada muzik. Okey, kejap, saya nak pergi nombor dua. Kejap. Nombor dua, saya notice kan orang-orang macam M. Nasir lagi saya sebut. Tapi orang macam M. Nasir, orang-orang yang macam yourself, orang macam Aidit yang korang perform ni, apabila korang buat lagu, macam ambil contoh M. Nasir senang. Lagu dia, apabila dia buat persembahan di halayak ramai, engkau rasa macam nak joget sekali dengan dia punya lagu tau. Understand, faham. Tetapi
yang generation yang baru ni, apabila diorang punya penciptaan lagu, diorang buat dalam bilik dan sebagainya, bila kita dengar rakaman dia sedap. Sedap. Kalau dalam tempat yang pencil dia sedap. Tapi apabila di tempat yang terbuka, yang besar tu, you cannot feel it. Okay. Yeah. Apa pendapat Afabuti mengenai kenyataan saya dan nombor satu tadi? Saya yang nombor 2 tadi tu, saya mengiyakan dan setuju dengan awak. Satu, kerana apa? Buat dalam bilik ni lain tau. Ini mungkin saya cakap ni akan membuat ramai tersinggung. Tapi kan, recording di dalam bilik yang semua orang buat tu adalah pre-pro saja untuk saya. Ya Allah. Bunyinya. Ya, betul. Orang akan ramai akan tersinggung apa saya cakap ni, tapi itulah kenyataan realitinya. Apa yang diorang buat yang kononnya rekod sampai 3-4 bulan tak siap-siap tu dalam bilik tu adalah sekadar pre-pro saja untuk saya, produk-produk yang saya buat. Jadi bayangkanlah macam mana nak melanggar benda-benda produk sebesar ID punya produk ataupun Ajar ataupun M. Nasir tu yang rakaman dibuat oleh 10 orang profesional. Awak kena ingat, drum profesional, gitar profesional, bass profesional, sound engineer profesional. Semua tu memang kepakaran tau tu. Berbanding awak seorang di dalam bilik, awak main drum, awak main gitar, awak main bass, awak main keyboard, awak nyanyi, awak buat video, awak edit video, awak A&R, awak labels, awak buat lirik, awak seorang tau. Bayangkan main bola seorang-seorang lawan 13 orang. Try, menang tak tengok. Itu saya punya pendapat. Memang I don't mind if people bash me on that. Tapi that's hakikatnya. Main bola perlu ada 12-13 orang dalam terpadang kan. Pasal apa? Mesti ada striker, mesti ada midfielder, mesti ada defender, goalkeeper. Tapi awak seorang, awak lah nak jadi manager, awak lah jadi coach, awak lah striker, awak lah defender, goalkeeper. Kalau boleh linesman pun dia nak juga. Dengan penonton sekali. Penonton dia adik-beradik, girlfriend, kawan-kawan. Yang kata yang like bagus tu. Itu penonton. Kan saya cakap dia kasar kan, tapi itu hakikatnya. Itu hakikatnya untuk saya. Dia naklah cakap apa. If you want to, awak nak bunyi macam kenapa pasal lagu dia nampak merasa besar ni. Weh, jive dia cukup boleh menari. Because why? Semua orang tu faham yang lagu ni akan dipersembahkan kepada 20,000 orang di dalam pentas. So kita memikirkan itu. Speaker masa rekod tu pun speaker dia besar. Kan? Bukan mengecilkan dah, tapi itu dia punya jurang dia tu kan. Itu soalan awak nombor 2 tu jawapan saya. Yang nombor 1 tadi apa awak tadi? Soalan dia apa tadi? Man. Nombor 1 tadi tu. Apa akan jadi pada apa akan jadi pada muzik macam ni pada orang yang terus pada okey. Tanpa pengalaman tu. Bukan daripada belajar sebagai musician. Dia terus kepada sound engineer tools ni. Saya rasa benda tu kita tak boleh nak pengalaman tu susahlah nak di-compare, dan saya macam mana pun diorang tak akan dapat benda tu. Dia akan hanya dapat dengar cerita aja. Tetapi teknologi diorang, kita tak boleh nak lawan lah. I think kita tak boleh kata tidak, dan kita tak boleh juga kata it's not good. Pasal that is the technology yang diorang can achieve at this moment, yang ada kat tangan dia. Semua depan mata. Cuma dulu abang-abang yang dah tua, uncle-uncle dah tua ni, kita tak ada reference, kita tak ada YouTube, kita tak ada Google to search for any reference pun tak boleh. Nak dengar lagu orang putih, kawan bawa balik daripada overseas, baru dapat dengar satu kaset. Wah, lagu baru, Duran-Duran contohnya. Kan, nak tunggu tu bertaman. Jadi, tapi korang yang mana-mana adik-adik ada anak yang sekarang kata, muzik dulu-dulu sedap. Because why?
Kenapa pula engkau yang sekarang ni anything on your fingertip cannot buat lagu muzik tu Macam sedap? dulu. Macam dulu. Sedangkan semua di hujung jari. Tak payah nak EQ, preset dah ada. Tak boleh main gitar, susunkan aja blok-blok tu jadi bunyi gitar. Kenapa tak sedap juga? Itu saya punya cuma saya tu. Kenapa persoalan tu timbul bertahun-tahun untuk saya? Benda depan mata, apa tak sedap? Kami tak ada mata. Recording pun tak ada monitor. Kami pandang benda kosong je kalau dekat tengah recording. Pasal apa? Depan tu cermin je kan. Tapi everybody can deliver well. Imagination kuat. Kan? Itu je saya kata. Itu yang diorang tak ada. Benda tu diorang tak dapat. Jawapan dia tadi tu ialah imagination dan apa tadi? Possibility, imagination lah. Saya rasa. Yang benda yang rasa. Mata menguasai. Mata menguasai. Tu ayat dia cakap tu. Kemungkinan tak agaknya peralatan yang semua lengkap tu menjadi perangkap sendiri pada diorang untuk keluar daripada tempat tu, untuk keluar daripada pemikiran yang terbatas tu. Campak semua cuma teknologi ni. Jom kita gunakan perasaan dan nafsu je untuk cipta barang. Kalau ada yang berfikiran gitu, ada tau, tapi sebenarnya bukan semua tau. Maksud saya bukan semua tau. Ada yang bagus-bagus. Yang dia memang dia punya kreatif, dia punya imagination tu besar. Ramai ada yang mana belajar dengan saya daripada KMR recording ataupun daripada mana-mana universiti yang hantar tu, ada yang bagus-bagus. Tapi masalah dia, ini saya punya pendapat lagi. Pendapat Alpha Booty mesti didengar. Terlalu banyak reference sampai kecelaruan gender. Kecelaruan. Pasal apa? Terlalu banyak sangat reference. You want to nak tengok Steve Vai, just click on it, YouTube Steve Vai. Alamak, putus. Tak putus. How to play like Steve Vai. Search. Kejap lagi tadi Steve Vai. Lepas tu selang 1 jam dah tengok Jen Petrucci pula. So dia kecelaruan dalam kepala tu banyak sangat. Dia tak dapat apa ayat dia lah, susah nak menyakapnya ayat dia. Tak dapat serap yang tadi, dah tengok benda lain tau. Belum kata iklan-iklan tengah-tengah macam tiba-tiba Facebook nak menganjing ke ataupun nak ambil gambar tampal dekat IG ke, belum tak masuk tu lagi tau. I don't have that. I think lots of us don't have that kan. Kita tak ada kan. Yeah. Kita petang main bola kan. Badminton lah. Benda-benda macam tu tau. Saya rasa ini saya punya pendapat lah sebagai melihat anak-anak ataupun yang mana datang kat saya untuk tanyakan atau nak berbual kecelaruan tu lah. Ni baru perbualan semalam tau. Saya kata kecelaruan gender. Saya faham. Saya memang faham apa cakap tu. Memang ada, setuju. Ada kecelaruan tu. Kecelaruan. Pasal terlalu banyak sangat information. Yeah. Wow. Interesting ni, faham. Lepas tu ada nombor satu lagi. Power of assuming. Maksud? Dia macam sekarang ni dia tengok video kan. How to play gitar. Dia tak belajar habis tau. Tapi dia nak sampai ending je. Dia nak shortcut kan. So dia assume this is how to play gitar. Dia tak nak tahu macam mana nak masak nasi tu, kena cuci dulu beras tu kan. Cuci tanak. Dia nak tahu daripada beras jadi nasi nak makan je. Itu pun satu masalah juga. Dia power of assume. Aku assume kalau aku nak main macam Steve Vai ni, aku kena beli gitar macam Steve Vai. Ataupun pakai baju macam Steve Vai. Mesti aku main macam Steve Vai. Assuming tu. Ramai sangat. Banyak. Ini baru perbualan ni semalam dengan seorang pelajar UUM. Soalan yang sama macam ni lah. Jadi benda dia punya cara dia bercakap tu adalah macam tu kata, kau ni assume sangat kata kan. Jadi kecelaruan assuming tu that makes the thing bad, I think. Mungkin saya salah. Kalau nak jadi Steve Vai tanpa mengikuti jalan assuming, apakah langkah yang dia kena buat? Kan? Imagine,
saya kata macam Man Kidal, jadi dia memang main macam Malmsteen ke apa, very powerful gitar. Saya rasa masa time dia dengar dulu kaset daripada album Rising Force First tu, dia imagine to be tau. Imagine to be sampai jadi bunyi Man Kidal. Imagine to be Malmsteen sampai dia jadi. Tapi dia tak jadi Malmsteen, dia jadi Man Kidal. Right. Kan? Even I can say myself pun, saya konon berangan nak jadi macam satu gitaris ni contohnya kan. Tapi by time saya realise I play like him, but this is not him. This is somebody else. Which is even better. Alamak. Sorry. Saya ada kejap. Okay. Saya tak tahu macam nak tutup benda ni. Saya tengah interview. Oh, sorry Ed. Okay, tak apa. Buat saya panggil, tapi dah bagi tahu dia. Mari kita sambung perbualan. So macam mana tadi? Jadi macam saya kata, apa tadi ke mana tadi? Imagination tu important untuk saya. Kreatif dan berimajinasi yang positif lah. Kan? Yang tadi cakap tu train macam nak jadi contoh Steve Vai. Dan then you realise yang ini tak macam Steve Vai. Tapi ini apa? This is me. Yes. Saya rasa kebanyakan baik kalau awak tanya balik baik Nan ke ataupun Riz Metal Asia, Riz pun atau mana-mana musician pun macam kata Zaid Ahmad ke Rumi, kau tanya semua orang, they tend to be somebody at first, tapi imagination tu berubah menjadi what are they are now. Macam awak boleh dengar Zaid kalau drum macam ni, kalau Rumi main bunyi dia macam ni, atau Ujang main ataupun whoever lah, kita will name any musician yang real musician lah, yang maksud yang dah berjaya kan. I think the imagination tu yang membuatkan menarik itulah kot. Be yourself lah. Right. Saya rasa itu natural journey untuk semua orang kreatif lah. Natural journey untuk semua orang performer. Kita started out nak jadi to be orang macam ni. Lepas tu kita melalui journey kita dan kita jadi finally kita discovered. Inilah aku. Siapakah aku yang sebenarnya? Itu yang budak-budak sekarang tak nak lalu tu. Dia tak nak lalu tengah-tengah tu. Dia nak daripada this one, dia assume that he can be Steve Vai dengan membeli gitar Steve Vai. Terus tau. Dia tak, bukannya duduk berjam, satu hari 6 jam tu main sampai train, praktis. Tapi no point juga kalau dah main pula sekarang ni dalam video dah ajar kan, note by note. End up ni kau jadi Steve Vai. I don't want another Steve Vai pun. Nak buat apa kan? Yeah. Nah, ini pandangan saya lah, memang agak like way out kot. Tapi I rasa ramai juga yang berpendapat sama macam apa saya cakap ni lah kot. Tapi dan again mungkin sebab dia budak, dia sedang melalui journey tu. Harapnya dia teruskan perjalanan dia lah sampai satu hari nanti 30 tahun mendatang ke dia jumpa siapakah diri dia yang sebenarnya. Saya sebagai uncle ni lah. Saya sekarang tak boleh panggil diri saya abang-abang. Saya kena berdasarkan diri saya uncle. Sabar. Kekal abang dulu. Jangan cepat nak jadi uncle. Biar adik seorang jadi uncle. Tak adalah. Saya takut diorang dilamun apa, keselesaan tu cepat sangat. Macam when we started, either you or me or even I did ke siapa, we started, kita kita meranduk longkang selut tau. Tidak dipuji, tidak diangkat dari awal tau. When the time comes, then you will be somebody. You will get your place. Macam sekarang, it's easy to get a platform kan. You can play guitar or you can create a song, even doom tak pakai
pakai drum pad ke apa, then you upload to Facebook or YouTube, whatever platform. Dan kau mengharapkan dan orang akan suka. Dan bila 10-20 orang like pun, you feel secure dah tau, dah selesa kan. I'm there. 20 orang suka aku famous. Itu adalah sesuatu untuk saya, benda yang paling jahat sekali tau. Nak benda yang paling merosakkan untuk saya tu. Deceiving kan, like katalah contoh awak sekarang pun awak biasa dengan M, dengan Datuk M. Even sekarang ni kita masih merasa macam apa yang kita buat pun masih kecil berbanding dia tu kan. Pasal jauh, he know so much kan. Tempat dia tinggi sangat. Cara dia, kita hormat cara dia punya journey untuk sampai become who he is now kan. Habis adakah mereka, ada anak kita ni, anak-anak kita ni dapat rasa tu, journey tu, kepayahan tu yang menjadikan who you are tu kan. Dia tak mudah kan. Itu je saya harap lah 20 years, 10 years, harap-harap mereka ni berterusan lah. Tak adalah macam belajar muzik 5-6 tahun tiba-tiba jual insurans last sekali. Pasal give up. Give up banyak. Banyak yang lepasan daripada intern daripada universiti yang datang kat saya tu, end up-nya last sekali jual insurans, jual bundle. Because why? Dia kata tak seperti yang dijanjikan. Ada datang interview kat saya pula interview, dia kata dia datang interview, dia nak jadi arranger. Okay, aku kata alright, aku arranger, you want to be arranger, I like. Because why? Alpha Booty dah nak pencen dah. 5-10 years maybe Alpha Booty pencen. Apa-apa. Tak adalah, maksudnya time yang muda-muda naik kan. So I like kalau ada arranger baru. So kata, this is a song, do for me. Kata, audition lah. Kata, kena buat je. Yeah. How long you can take siapkan ni lagu ni? 1 month dia kata. 1 month, 1 song. Come on. Okay, fine. Okay lah 1 month. Okay lah, mungkin kebolehan ke 1 month. Aku pun tak nak lah pasal kau umur 18. Masa aku fikir masa aku 18 dulu pun lebih kurang macam tu juga kan. Tapi saya tanya dia, how much is your expected salary? Dia kata 5 to 7,000 a month. Dia kata dia setaraf dengan kebanyakan arranger pasal dia boleh tulis dan dia nak jadi Ramli MS. Aduh. Pada umur dia 18 tahun dia nak gaji 5 hingga 7 ribu ringgit. Sedangkan awak tahu dalam recording world is always based on trust. Correct. Saya percaya aku nak cari lirik. Ed Samad boleh buat lirik. Dia buat lirik bagus. It's not because your certification, recommendation kan. Ataupun siapa gitaris kita panggil Nan lah main. Nan bagus. Oh yeah, kita panggil Nan. For me that is how the industry works. Atas mulut ke mulut. Good. Jadi bila dia kata dia nak gaji kan. Aku pun gaji. Aku ni pun satu bulan ada 1-2 arrangement yang dibayar lebih kurang 1,500 hingga 3,000 satu lagu. Kau nak gaji tiap-tiap bulan 5 hingga 7 ribu ringgit. Wah, maknanya aku tak boleh employ kau lah. Kau tak mampu kan. Tidak berdiri di bumi yang nyata. Tidak tahu apakah bentuk muka bumi dia yang sebenarnya. Itu kemasalah. Saya harap mereka semua tidak hanyut sangat. Bila last kali end up buat muzik untuk mencari platform, buat muzik letak dekat Facebook, letak dekat social media dengan harapan like and akan pitching for jobs. Menakutkan tau. Untuk saya tu menakutkan. Ya. Untuk saya seorang yang tua yang dah lama benda ni, saya ni ayat satu je budak-budak muda ni, impress me. Show me what you got. What you got. Kalau kau betul bagus, aku tak tolak kau lah. Aku tak deny kau lah. Kan? Itu saya punya school of thought lah. Betul, aku cari kau. Itu hari saya ada borak dengan seorang politician tau. Ataupun politician wannabe lah. Going to be a politician. Bukan want to be. Dia cakap
dua perkara yang dia nampak, satu perkara yang dia nampak di antara seorang pemuzik dengan seorang politician. Seorang pemuzik ialah seorang yang sentiasa mencari bintang. Dia akan cari kalau orang tu ada bakat, aku nak bakat dia. Aku nak ambil dia, aku nak produce dia, aku nak didik dia, aku nak polish dia, aku nak buat benda yang baik untuk dia. Tetapi seorang politician pula, dia ada bakat, aku kena cantas dia, aku kena potong dia, aku kena matikan dia, aku kena letak dia dalam kubur tepi. So yang macam cakap dia lah. Impress me, tunjuk aku apa yang kau ada. Kalau kau ada itu barang, aku nak, aku suka kau, aku mahu kau. Kalau kau tak ada itu barang, there's nothing much aku boleh buat. You ask, I answer. Tapi aku tak gilap lah kau kan. And kita dah buat benda ni banyak tahun. So kita tahu mana belian, mana tidak kan. Yep, betul. Sekali pandang je. Tak perlu nak uji bakat 10 kali. Sekali kilap je kau ni memang ada bakat kan. Dan saya awak pun tahu saya ada KMR tu, club mixing. Kenapa saya buat tu asal dia? Saya nak cari pelapis. Dah jumpa? Ada few yang memang kira untuk saya industri akan terjamin akan datang ni insyaAllah. Pasal diorang ni ada. Tak ramai, tapi sekarang ni boleh ikut pun bukannya ramai pun. Yang perlu pun kita 5, 6 ke 10 orang je yang tu kan. Dan kita ada. Pelapis generasi tu ada. Cuma harap mereka tidak terus hanyut je. Itu je lah ayat dia. Hanyut dengan like, dengan bayaran murah. Satu lagu. Saya tak boleh tu. Kita dah sampai harga dah ni kan. Tapi itulah tu. Okay. Cakap pasal harga tadi lah. Itu hari tu berapa tahun sudah lah. Saya borak dengan Abang Fauzi Mazuki lah. So dia ada cakap satu perkara. Dia orang lama kan. Dia pernah jadi A&R, saya lupa mana. EMI ke mana? Saya tak ingat dah. EMI. Label. Dia cakap pada permulaan dia, pembebitan dia dengan syarikat rakaman tu, musician sessionist dibayar dengan sangat ciput. Sangat rendah. Lepas tu dia sendiri sebagai musician dia rasa macam tak dihargai, macam tak letakkan benda yang bagus di tempatnya yang sebenar. So dia telah buat keputusan untuk letak satu harga yang tertentu lah. Kalau tak salah dia RM300 pada time dia dulu. Kalau tak silap dia. Lepas tu dia cakap, tapi sekarang ni dah bertahun-tahun kemudian, lebih pada 10 tahun kemudian, masih lagi harga banyak tu je lagi. Kalau Abang Fauzi kalau dengar kalau saya tersalah cakap, sorry tapi saya ingat saya inilah apa Abang Fauzi cakap. Betul. Dan apa yang Fauzi cakap tu betul. Harga tu tidak pernah berubah sampai sekarang. Malah ada kalanya rendah orang undercut lagi Okey. Ini saya punya school of thought yang sama berapa lama saya pegang. Once you put your price low, kan kata tiba-tiba kata saya budak baru, saya akan session untuk awak untuk RM50 sampai bila-bila harga kau RM50. You can never bring up back your price because why? Bila satu masa tiba-tiba kau rasa macam kau dah terror sikit, aku sekarang session harga 300. Wah, banyak. Wah, dah tunjuk berlagak sekarang. 300, dulu RM50 boleh, sekarang tak boleh. That's the problem. Kesalahan untuk menaik harga tu. Tapi menaik harga tu saya rasa seramai dah naik harga. Saya pun dah bukan naik harga. Kita ikut perasaan semasa lah kan. Saya rasa semua musician dah letak harga yang bagus. Either you want to use them or not. Tapi untuk mereka yang letak harga rendah ni, untuk saya, you killing yourself because of kemaruk nak main music, kemaruk nak recording, you bring down the price. That killing yourself. Susah nak naikkan harga. Susah. Sebenarnya bukan hanya themselves, other people as well, they are killing. Orang lain pun dalam bunuh juga. Ada kita bercakap, this is 5 or 8 years ago
Masa tu saya banyak buat TV program. Saya Nan banyak buat TV program. I try to make the price at certain amount tau. The price that kita letakkan harga yang bukan tinggi melambung, tapi harga yang berpatutan. Certain amount. Then tapi ada ramai pula yang cut down the price. And the price become turun. Daripada seelok kita satu musician boleh dapat satu program 2,000 ke 2,500 satu masa tu, dia turun sampai jadi 800 satu program tau, each. Because why? Asyik yang dia lawan dia turun harga, dia lawan dia turun harga. TV production suka harga murah. Dia lagi kau murah lagi, dia nak kau, dia bukan peduli, janji dia bunyi, dia kata kan. So end up-nya aku bergaduh dengan producer aku ni pasal end up-nya that I go lari daripada TV. I don't want to do TV anymore. Because why? The price is too cheap. Macam saya kata tadi, I don't want to pay my friends cheap harga murah macam tu. Saya rasa tak berbaloi seorang Aznan Alias ataupun seorang arwah Kelly dibayar dengan harga 500-600 untuk satu program TV. They should get more than that. Sampai sekarang pun kalau saya pakai Nan, saya bayar dia, biarpun saya bayar dia 2 ke 3 ribu satu kali main tu kan, pun saya rasa macam, ya Allah malunya aku. Ini harga aku bayar Nan. Saya tak sampai. Tak, bukan pasal dia kawan, saya idolize dia, tapi dia tu permata tau, permata. Betul. Lah. Betul. Sebenarnya kalau pemata tu sendiri dibayar dengan tidak setimpalnya, bagaimana pula dengan aku yang kaca ni? Kan? Mungkin lagi teruk. Tapi dia ada tapi lagi Ed. Yang si pemata tadi ambil juga job murah tu. Ini problem. Itu yang membuatkan saya sedih. Saya tinggalkan TV. Dengan aku letak kau this high. Tapi kau pergi kat sana pula, bila yang sana dah cut down price, kau main di sana, price turun. And aku ni berjuang ni macam bangang je. For what? So tak payah juang. So aku masuk balik gua aku buat lagu. Done. Tutup buku, habis done. Baru-baru ni je aku keluar balik just for pasal permintaan sangat, then I come on. Tapi don't kill the price lah, sayang lah. Kalau orang kata production satu lagu 7,000, that's the price lah. Satu production 7,000 lah. Kenapa pula tiba-tiba kau boleh buat 800 satu lagu, 8,000 satu album? Lepas tu nak bunyi macam sakit kan? Going back to younger talents sekejap. Awak dah rekod ramai penyanyi-penyanyi, Hafa. Memang susah. Memang kalau nak tanya siapa yang paling awak suka, takut orang lain tersinggung pula. Tetapi in general lah, penyanyi mana yang macam membuat kejutan sekali pada awak, kepulihan dia dan sebagainya, penyanyi yang bagi kejutan kepada Alpha Putih? Satu orang. Kalau kata penyanyi, saya kata Dakmi tu. Serius, Dakmi? Wow, kenapa Pak? Tak terfikir saya. Dia seorang mat rock yang nyanyi lagu, tajuk lagu masa kumpulan. Apa ni kumpulan Dakmi ni? Barongan? Bukan. Before, masa awal-awal dulu. Apa tanda kumpulan dia? Tajuk lagu dia semakin ganas tau. Botak, punk tau Dakmi. Serius? Semakin ganas. Dia buat, then from there dia evolve become a good singer, then suddenly dia jadi penyanyi barongan kan. Itu yang orang tahu dia penyanyi barongan. Tapi kita tak tahu dia good composer, dia buat lagu yang terindah untuk filem banyak. Lepas tu bila saya buat, apa yang kita lempar kat dia untuk nyanyi tu kan, mesti dia deliver with a hey, why this kan macam tu. Kenapa ni tak, kalau kau buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi okay, I don't see that. Kau teruskan lah. Jadi lepas tu dia tu tak payah nak tune, tak payah apa. Ada jaga muka kan. Aku nyanyilah. Jadi kat sini aku nak kau nyanyi macam ni lah Mi. Ataupun kat sini kau pendek-pendekkan word. Okay. Lepas tu dia nyanyi. Untuk saya impress kerja dengan dia senang. Tapi bakat dia besar. Dia punya komposisi besar.
Itu bukanlah merendah-rendah penyanyi lain. Tapi Bukan, Dakmi aku tu tak untuk faham. saya, kan, saya kadang-kadang cemburu dia punya kebolehan tu kan. Janganlah nyanyi Cemburu. tinggi-tinggi tu. Kita tak Ah, boleh kita cuba je penyanyi kita bukan tak pernah je. Kita. kita, You and me. kita apa? Itulah korang tak nak, korang cemburu dengan kebolehan aku. Tak nak bagi aku nyanyi. Kita cuba nak jadi penyanyi dengan macam gaya tapi tak mampu menandingi dia orang tu. Betul. Dakmi kenapa? Betul. Composition je. Ya. Yang paling besar untuk saya betul-betul saya admire kerja dia masa saya buat album solo dia tu yang Tangis Batang Tamar tu. Ada satu album. Patut dia memang dah berhijrah nasyid lah kan. Dia berhijrah ke memang berjubah seorang ustaz. Tapi bila dia nyanyi dia rockers. Dia rockstar. Jadi masa buat album dia tu, album Maulaya, lagu hit Tangis Batang Tamar tu, saya kata dia, Dakmi, kita tak payah buat nasyid sangat lah. We go to different approach. Kita hybridkan, kita fusionkan juga ada rock sikit. Because you are obviously a rocker. Dan dia kata okay. Dan dia deliver yang something yang di lain tau. Tak macam nasyid, dia tak macam rock. Dia hybrid sesuatu yang Jantina dia tak tentu kan. Sampai kan masa saya baru bulan Januari tu saya dengan Musmi di Hard Rock Cafe. So kata dia nak cari satu backup vokal yang sama tinggi suara dengan dia. Dia dah termenung dah kata, siapa yang boleh buat second voice tinggi-tinggi? Kata, Dakmi boleh kot. Saya tanya dia, Dakmi, mau tak? Tapi dekat Hard Rock Cafe lah kan. Lu okey tak? Kata, kerja kata. Kita pergi sana kerja kan, menyampaikan benda. Tapi dia deliver malam tu pun dia deliver je lagi. Mus tinggi dia tinggi lagi daripada Mus. Mus tinggi dia lagi tinggi. Dia cover Mus. So I admire him. Kalau kata penyanyi, Dakmi. Composition dia, humbleness, lirik dia. Dan sambil tu saya belajar banyak benda-benda agama lah dengan dia kan. Tanya-tanyaan. He's a good guy lah. amazing lah. Saya memang surprise lah. Dakmi kalau tengok ni nanti bagi job lebih sikit. Dah puji banyak. dekat goa pun. Tapi aku ada buat beberapa untuk Dakmi tau. Okay. Salah satu daripadanya kumpulan Rabani. Lirik aku pernah dinyanyikan oleh arwah Ustaz Asri. My God. Apa nama? Alamak. Memang Dakmi punya melodi memang melodious. Dia ada banyak benda pasal dia banyak dengar kan. Mungkinlah, tapi tu ada yang terindah, lagu hit dia lah yang terindah tau. Saya tahu dia punya MCP dia pernah collect macam sampai unsangkerable punya amount tu kan. Saya tengok ini lagu siapa Dakmi nyanyi? Lagu siapa Dakmi? Ini lagu gua lah. Lirik gua punya juga. Wah sedap ni lagu. Dahsyat. Dahsyat Dia last kali aku dengar Dakmi dia belajar kat Teronoh ke mana? Dia mengajar. Dia mengajar di Universiti Petronas in vokal. Mengajar. Dia mengajar di sana tapi dia belajar dekat UEM Creative Management. Wow. Nanti dia punya, kalau tak salahnya dia punya background dalam accounting tau. Yes, betul. Kan? Betul. Lepas tu aku pernah borak dengan Dakmi dengan Chan Muilan, former general manager of MCP. So dia tanya Dakmi, what's your background? Accounting. Chan Muilan cakap, and then why do you want to become a singer? Okay. Cakap pasal Dakmi tu memang dahsyat lah suara. Memang suara semua dahsyat. Barongan dia dulu curious bila cakap pasal Dakmi dan Musme tadi. Aku nak cuba fahamkan. Musme mempunyai suara yang macam tu. Yang tinggi. Dakmi pun mempunyai suara yang macam tu. Kenapa Musme pakai Dakmi? Tidakkah dia macam overlapping atau memang semata-mata untuk siapa? Kita guna Dakmi tu masa dekat Hard Rock tu kita guna Dakmi untuk support vocal Mus satu.
Lepas tu Mus dia backing vocal dia bukan macam counter melody rendah ke apa tau. Dia memang second voice di atas tu juga. Macam kalau kata second voice itu kalau tengah menjerit tu, second voice pun menjerit juga. Then he need somebody to support tu. Kan Mus pun bukan dalam sebelum pada sakit tu dia punya performance pun yelah kita faham lah kan lepas yang dia kurang sikit. So need support tu. 2 jam tu mana ada Harok tu kita 3 jam. 3 hours. Wow. Jadi saya decide to take Dakmi untuk support Mus kalau macam if Mus tak larat, so Dakmi will take over on that. So cover balik. Dia ada tugasan, dia ada tugasan lah. Bukannya macam kadang ni macam glamour ke apa macam tu lah. Okay, dia bukan untuk counter melody ataupun buat apa harmoni ke bukan Mostly nyanyi untuk double up tu. Pasal nak lawan 2 gitar tu. Asyad lah. Gitar aku kuat kan. Gitar aku tu kuat. Harap-harapnya pelajar-pelajar muzik sekarang ni boleh dapat banyak manfaat daripada apa yang you share ni lah. Well, yelah. Kita cuba I try my best to share all this because this thing will die with me kalau aku tak cerita dengan orang. Ya, betul. Satu lagi, apa yang led aku kepada tanya soalan siapakah penyanyi yang impress you ni? Sebenarnya ialah bersandarkan pada pengalaman kita merakam lagu Gerwa version Melayu. Ya. So takut. Menakutkan pasal nak tukar key. I really have to redo back that song tau. Kenapa? Macam nak agak. Tukar key. Kenapa kena tukar key in the first place? Penyanyi yang dia pilih tu tak sampai key yang Hindustan tu lah kot. Mungkin dia punya range of vocal lah. So bila Osman Mahmud suruh kata apa kau kena tukar key so I have to redo back everything from scratch tau. Lepas tu kena hantar balik dekat production sana India. Diorang dengar okey tak? And that means they like it so much kata. Tapi menakutkan tu. Tapi saya dua perkara yang aku salah menyanyi Okay, Atiap, correct me if I'm wrong. Tapi 2 perkara yang aku belajar daripada pengalaman kau merakam Gerwa tu lah. Nombor 1, betapa intricate-nya nak menghasilkan lagu Hindi ni. Dia ada kau sendiri cakap, dia ada banyak bunyi kecil-kecil tu yang kita kena fill in. Cuba ceritakan buat. Kita selalunya okay. Kalau kita tengok lagu Hindustan kata Kush-Kush orang Tahir lah kita ambil contoh ataupun kita Garwa, lagu Garwa di luar dia. Kita selalu mata kita dah tengok video tu tau. Kita lupa what's going on in the music tau. Pasal bunga-bunga yang cantik, bukit-bukit guling-guling, perut-perut yang mungil, perut tau bukan bentuk perut. Penari tu kan. Jadi kita tak perasan what's going on in that song. Tapi bila dapat Gerwa tu fresh tau. Track to fresh, kata ya Allahu Akbar, banyaknya instrumen, more than I expected. Tapi bila benda kecil tu kita cakap ni kecil sangat kot ni, tak payah buat lah kan, pasal kita redo balik kan muzik tu. So yang kerincing bell macam kecil-kecil tak payah buat. Bila buang tak hilang dia punya dia macam tak cukup rencah, tak cukup. So I have to put back. Yang renyih pula satu benda lah, lagu 7 minit kan, nak kena buat kecil-kecil. Lepas tu dengar lagi, ada benda ni pula kat situ. Cuba tak payah buat ni, kau nanti dah nyanyi tak perasan. Aku kena berulang-ulang kali. Macam, tak payah buat ni lah. Kena buat juga. String ni tak payah pergi sini. Buat macam ni boleh. Tak boleh, kena. Lah. Diorang memang apa agaknya pelotak yang diorang nampak kot. Mungkin dia agaknya masa buat membayangkan bukit, bunga, turun laut, sungai, pusing-pusing. So lagu dia kan macam, kan? Melodi dia pun susah. Melodi dia susah. Bukan senang nak nyanyi. Kita cuba untuk menyanyikannya kan. Kita cuba nak nyanyi. Aduh. Okay. So kau ni background memang western music lah. Jadi bila membuat lagu-lagu macam lagu-lagu Hindi tu,
memang membawa satu pelajaran-pelajaran baru juga dalam your production. Every time that if I have the chance untuk buat lagu-lagu yang benda-benda yang exotic ataupun yang macam ethnic kind of stuff, macam macam garwa ataupun benda-benda Arabik tu kan, Indian stuff ke, saya akan cuba buat, nak buat. Pasal apa? It's very interesting tau. Dia lain daripada kebiasaan kita dengan doom snare, power chords, betul kan? Dia tabla lah, lepas tu counting dia lain lah. Dia lain. Pun sekarang ni saya kalau tak ada PKP ni, saya ni sebenarnya sedang sibuk buat muzik untuk pembukaan dan penutup Sukma 2020 untuk Johor. Ongoing, tapi pasal Sukma dah postpone tahun depan kan. So we on back. Bila diorang approach saya buat, saya kata on je terus. I don't care how much. Saya tak peduli berapa dia nak bayar saya mula-mula tu. Saya kata on. That's why. I know it's a traditional music. Kita ada ghazal kat situ. Kita ada lagu-lagu Zapin yang nak difusekan jadi modern untuk Sukma tu. It's quite interesting. So bila berbual dengan the production side, dia kata daripada Yayasan Warisan Johor, kita berbual, dia kata dia tak nak bunyi Zapin yang macam Zapin biasa tu. Dia nak modern. Dia want something 2020 punya bunyi. So aku terpaksa mempopkan ghazal. Jadikan ghazal tu ada fuse dengan Eurodance punya benda ke, ataupun dia punya out of the, macam aku nak cakap out of the ordinary out of the ordinary. It's quite fun. Ada 2 tempat je dia boleh bawa pergi. Kalau kita membuat percubaannya. Satu, yang purist semua akan menyampah, akan benci. Apa hal Pak Buti merosakkan kita punya warisan bangsa. Nombor 2, golongan kenal dengan benda tu. golongan kedua, golongan yang tak tahu apa nama dia, mungkin dia dynamic ke apa ke. Inilah macam ni lah patutnya evolusi muzik kita. Agaknya lah kan. Ataupun mungkin ada golongan ketiga, tak jadi lah. Ini tak tahu saya pernah cerita dengan awak ke, ataupun saya pengalaman benda tu saya pernah lalui besar-besaran tau kan. Masa zaman Cindai, lagu Cindai tengah hit. Masa tu saya A&R, saya dengan Zul Majid semua dekat SRC kuat kan, masa tu tengah heavy kat sana. SRC Mr. Tan minta, boleh tak, dia kata, kau remix semua lagu hit SRC, dia kata. Masa tu zaman apa? Alamak, apa nama benda tu, remix tu? Venga Boys. Zaman tu. Venga Boys. Venga Boys. I think it's early 2000 ke ataupun before that kot. 90s kot. Ingat. Okay. Jadi dia kata, boleh tak you remix semua lagu hit SRC? Kata, why not? So aku pun buat. First lagu yang dia nak dengar, dia suruh aku buat lagu Cindai. So remix Cindai. Lepas tu artis, nanti dia penyanyi dia akan dinyanyikan oleh artis Cina SRC lah. So aku pun remix. Aku pun buat satu lagu, lepas tu 2 lagu masa tu. Lagu Cindai dengan DK Putri. Aku ingat lagi lagu tu. 2 lagu tu aku buat. Nora Idris dengan lagu Siti tu. Cindai dengan DK Putri. So aku remix. Aku buat remix. Habis aku rasa Pak Ngah punya mengamuk sampai keluar, sampai dia kata aku ni perogol muzik Melayu. Perosak. Keluar, kena panggil ke MHI, kena panggil dekat Selamat Pagi Malaysia, kena interview macam nak erat. Aku dengan Pak Ngah tak bertegur bertahun-tahun. Wah. Pasal nak kan. Tapi satu orang lagi, Satan, kata, you did good job, dia kata. Wow. You are music Melayu to another level, dia kata. Memperkenalkan muzik Melayu kepada anak-anak muda yang tak mau dengar bunyi accordion, tak mau dengar bunyi rebana. So aku ada 2 orang yang memang kita tahu nama besar, benda-benda dahsyat. Satu menentang dan satu menyokong. So kalau macam sekarang ni, kalau kata Sukma ni nanti ada yang menyokong dan menidak, I'm okay with that. Because I know
akan jadi 50-50. Tapi sekarang ni 2020 ni dia ada golongan 3. Nama dia golongan netizen. The best. Biarkan dia je. I like. They are the one that give moral support. Fuel. I like that. Macam bila dia orang tu bersuara terlalu lantang. Good. Betul. Faham. Tapi betul lah tu, untuk mencapai greatness memang kita kena ada dua-dua golongan ni, golongan yang menyayangi kita, menyukai kita, dengan golongan yang membenci dan memarahi kita. Kalau kita asyik orang suka je, tak ada orang benci dan marah, we are nowhere. You are only as great as your enemy or enemies. Ya, macam kita tadi keselesaan yang saya cakap tu lah, 10 orang like dah happy kan. Pasal apa? Semua menyokong je, tidak ada yang menentang. Bila ditentang je, orang tu jahat. Orang tu tak. Wah, semalam beberapa hari sudah lah, saya borak dengan Tash Tinta yang penulis lirik tu. Ya, bagus. Lepas tu kita cakap pasal lagu-lagu kita yang tak mendapat tempat lah, yang kita suka, kita sayang, tapi tidak mendapat pendengaran siapa-siapa. Tu saya terfikir, saya tercakap secara spontaneous daripada dia. Saya cakap, kadang-kadang lagu-lagu kita yang kita rasa kita suka, tapi orang tak boleh terima atau tak mendengar. Saya rasa lagu-lagu macam tu lagi precious lah. Because hanya mereka yang, kalau mereka yang menyukai lagu-lagu macam tu, maknanya mereka ialah orang yang menilai, yang lebih pandai menilai sesuatu yang lebih berharga sekurang-kurangnya pada diri kita. Tu kadang-kadang saya cakap, saya borak 2 hari turut saya borak dengan Aidit, saya borak dengan Tash. Tash sebut pasal lagu Cawan, Hati Hanyalah Cawan. Okay. So lagu tu memang obviously tidak mendapat tempat lah. Tapi beberapa orang je yang akan suka benda tu, dan orang yang suka pada benda tu, saya menghargai dia sangat. Sebab inilah orang yang boleh menghargai kita, dan harga benda yang kita bikin tu lebih bernilai. Itulah ada apa saya merepek entahlah. Yelah. Tapi susah lah nak cakap benda tu, Ed. Untuk saya benda tu untuk orang menyukai benda yang kita buat tu, saya tak pernah terfikir pun orang akan suka atau tidak pun. Yang penting suka saya. Saya buat muzik, kalau kata saya buat muzik tu macam kelang kabut, macam kata contoh album Eliana tu, macam entah apa-apa saya buat tu pun kan. It's because I like it. Bila dengar sampai sekarang aku dengar aku senyum. Ya, betul. I don't care what people say. Ya. Dia hit. Nasib hit. Ada lagu yang kita buat dahsyat, tak pernah hit pun kan. Ya, lagu-lagu betul. Tapi kita suka, kita sayang dengan lagu kan. Dan Fa, mungkin aku terpecah rahsia. Korang semua suka, korang enjoy buat benda tu, walaupun harganya tak setimpal daripada segi kewangannya tidak setimpal. Tapi yalah, kita dapat bayaran daripada segi kepuasan jiwa kita lah. Tadi awak cakap tadi yang macam politician awak cakap tu. Kita kalau dapat pemata tu, kita gila. Betul. Kita jumpa, kita buat Eliana tu, kita jumpa talent yang, hey, you, what happened? Why? Kenapa? Kenapa aku campak engkau ni, kau jadi? Kenapa aku bagi kau ni, kau boleh juga. So, I don't mind to spend on that. Sampai sekarang aku dengar album tu, aku senyum, Ed. Album tu dah 2004, Ed. Betul. Capai kalmu 2004 tau. Buat dekat rumah sebelum terbakar tau. Aduh. That's more room. We started there, kan? Dan sampai sekarang dengar, aku tak rasa benda tu basi. Aku tak rasa benda tu macam salah. It's still acceptable nowadays. Aku tengok banyak budak-budak buat muzik macam tu sekarang. Betul. So I don't give a damn apa orang cakap. Muzik aku suka. Well, kalau kau suka adalah bonus untuk aku. Betul. Ya, betul. Saya punya pandangan saya lah. So rumah yang terbakar dengan studio yang terbakar tu, banyak master terbakar sekali, Fa. Banyak. Masa tu tak ada zaman tu, tak ada cloud kan. Tak boleh buat apa. Antara yang
terbakar dari sejarah album siapa? Most of whatever we did the year before terbakar tu, I think everything go on. Musnah Eliana-nya Masters. Eliana-nya Master ada kat FMC lah. Kita untung ada FMC. Mana yang label punya, saya pulangkan kan. Dah siap kerja, kita pulangkan. Yang mana yang produk yang macam produk-produk personal ataupun produk-produk kawan-kawan, macam kata I did yang own produk, saya simpan Ajar punya own produk, itu yang terbakar tu lah masa tu. That is 10 years ago, man. Kebakaran tu. Okay. Itu hari aku borak dengan Amir UKS. Amir UKS. Lepas tu dia bagi tahu sebenarnya awal-awal pembabitan dia dulu, korang main dengan korang musician dia Ni benda ni dah buka zaman-zaman awalan. Sebenarnya kurang. Saya ada 3 penyanyi semua hit. Penyanyi Alpha, kumpulan Alpha tu ada 3 penyanyi, 3 hit sekarang. Siapa? Bagio, Ali, Ekspedisi. Terus Ali. Amir UKS. Dahsyat bah. Dahsyat. Cuma dia tak kena dengan what Alpha Music time tu je. So I have to let them. So Amir bapak saya bawa ke masa dia orang buat UKS, dia need cek penyanyi hantar. Sama juga masa Bagio pun macam tu, dia ni cerita-cerita dia orang lah. Macam Bagio pun dia orang dapat dan Alpha tak kena. Bagio is nyanyi suara dia lembut. So dia bagi kepada Damasutra untuk buat Damasutra. Dan Ali pasal awal sangat memang bercanggah konsep lah, bercanggah ideologi je lah. So, kalau ikut aku, penyanyi aku semua hit. Tapi masa tu Alpha, Rumi, korang budak sekolah lagi masa tu Rumi masa album keluar, Rumi umur dia 10, 11. Allah. Itu semua album tak sangka je sebenarnya tu. Bentak dia Fauzi lah punya kerja je kot. Fauzi mana? Fauzi Marzuki lah. Dia A&R saya. EMI. EMI tahun 89. Masa tu suddenly saya main rekod lagu, rekod kat studio ada kan, kita rekod. Then suddenly TTO dapat bapak saya kata, you record, why not record betul-betul? So panggil producer, panggil Khalid Mobin dan Makno Henry Restiblade, produce, buat lagu. Jadilah satu album. Lepas tu tak tahu macam mana lah, bapak saya agaknya dia studio, so dia balik dengan Mr. Sbih EMI dulu, Mr. Sbih, old friend kan. So dia bawa ke sana, suddenly saya dapat selang berapa lama tu dapat dengar cerita bapak saya kata, korang sign lah kontrak dengan EMI, confirm. Sign kontrak apa kata? Band korang lah. Band ni tak ada nama. Alpha aja. So kontrak tu pasal band Alpha. So melekat Alpha. From there then Fauzi letak lagu dan we release. Yang aku pun tak sangka, aku pun tak ada target nak buat album aku kena idea Alfian juga. Penyanyi siapa bah? Alpha punya penyanyi. Nama penyanyi saya Amran. Dia orang lain boleh penyanyi Indon, aku dah. Penyanyi saya tu memang orang Indonesia. Oh ya. Saya jumpa dia dekat ladang kelapa sawit dekat Kak Muar. Suka hati je. Kita pergi. Macam mana jumpa dia? Okay. Kita orang ni sebelum ada Alpha ni, kita orang ni main orang kahwin tu kan. Band orang kahwin. Penyanyi saya Halida tu penyanyi saya. Halida, kakak dia, semua penyanyi kita orang lah. So kita ni main Cak Kuncak apa? Joget Lambak. So sampai kita orang ada masa tu orang kahwin tu dekat Tangkak ke Kak Muar, something like that. Tiba malam tu ada satu dia kata, pagilah dia ni nyanyi ni bagus ni kan nyanyi. Lepas tu dia nyanyi lagu Wings, saya kan remember what song. Memang kata, wow, saiz badan dia cantik, rambut panjang, lurus tau.
Adri Hashim lurus. Adri Hashim ni lurus. Tak mungkin. Tapi dia rambut panjang tapi nyanyi macam alat badan apa? Gaya nyanyi tu memang dia ni rock gila ni. Kena betul kan? So tanya kan, dia tanya besoknya tu tanya dia rupanya dia kerja kat ladang kelapa sawit dekat kampung sebelah. Budak ni. So ambil dia bawa KL, jadikan dia penyanyi. Lepas tu bila dah kendian dah asal, baru tahu dia ni seorang pendatang tanpa izin. Alamak. Tu pun selepasan kontrak tau. Macam mana dia lepaskan kontrak saya tak tahu. Kita orang kantor yang tahu yang dia tu seorang pendatang tanpa izin bila kita nak pergi promotion kat Singapura. Dia tak boleh masuk Singapura. Sampai dekat tambat dia kata sebenarnya aku tak ada pasport, aku tak ada IC, dia kata aku ni Indon dia kata. So dia dan seorang PR kita orang terpaksa turun dekat tambak tu tinggal. Jadi promotion di Singapura tu Alpha pergi seorang. Alpha yang main gitar dan Alpha nyanyi. Bersama tu Arab dan Arab edit juga sekali tu. Oh, dengan dia orang sekali. Dengan dia orang sekali. Album kita orang selang satu kan. Alpha release dan Arab edit release. Sama at the same time. Itulah sejarah kalau kata Alpha, penyanyi aku seorang Indonesia. Sebelum ada orang lain aku dah buat dulu dah. Kau dah terlebih dahulu mengkamu-kamukan, takkan pernah kan orang lain Tapi Allahualam sekarang tak tahu mana agaknya dia dah kena hantar pulang ke apa, Allahualam. Kita memang lost contact lepas Alpha tu habis kontrak. Dan tiba-tiba aku dengan Rumi decide untuk become belakang tabir kan, recordings, stop all that. So kita lost contact with all the Alpha punya members tu lah, termasuk penyanyi ke apa. Lepas ni kalau nak check out dekat YouTube boleh dapat lah album Alpha tu. Rasanya ada kot. Aku pun tidak pernah melakukan sebarang pencarian pencarian sendiri Album Alpha tu dahsyat kan. Album Alpha tu ada 11 lagu. 11 lagu dalam album tu. Pemurah tapi sangat. 10 lagu sangat. Tapi 10 lagu kena ban. Ya Allah, kenapa Pak? Album Alpha tu metal. Pasal tadi yang si Ami Yukis Bagu ni tak soal. Pasal lagu kita ni cerita pasal tajuk lagu dia Lubnan, warisan perang. Memang metal. Rusty Blade produce. Memang gedug-gedug macam tu. So dengan Makno Hendrix memang sudah ada sejarah yang lama dan panjang That is guru tu. Makno, Khalid Mobin, Zan, Rusty Blade semua ni kira tok guru aku lah ni. Tok guru kami lah. Aku ni tu lah tok guru dia kan. Dia ajar macam aku tak tahu pun sejarah ni. Tapi dia cerita dia terbalik kenapa Rusty Blade tu. Bila bapak aku kata korang kena dah boleh rekod buat album lah. Tak nak. Siapa boleh produce kan? Kita orang rock macam. Kalau dapat Rusty Blade boleh jual buat album. A week after that bapak aku bawa aku pergi studio Buti dekat Jalan Yat Kuan Sing tu. Kat situ ada Khalid Mobin, ada Zan, ada Makno Hendrix. Ada 3 Rusty Blade kat depan muka aku. Ni Rusty Blade. Dan masa tu umur kau 16 tahun kau macam ni, kau nak bersuara apa tu? Ni semua kau punya macam Allah idola ni. Lagu rock ni kan. Dia orang ni okey lah. So album boleh jalan lah kan. Dah ada producer. Padan muka kau. Dan menjadi kenyataan. Kan? Itulah. That how it started lah tu. Tapi itulah kalau ikut Tok Guru Rock aku, Tok Guru Rock aku dengan Rumi macam tu memang Rusty Blade lah. Asyik lah. Dapat. That's the awalan. That is what 1988, 89 I think. Kan berapa lah? 90 maybe. Something like that lah. Fauzi Mazuki A&R lah. Why? Sebenarnya kita ni boleh kalau nak sembang sampai 2-3 jam lagi boleh pergi ni Fah. Tapi kita pun perbualan kita ni kita secara peribadi pun kita dalam tak jumpa kan. Iyalah. Betul. Kita dalam berbual.
tak ada kelakar-kelakar macam dulu kan. Kelakar-kelakar dulu busy. Ya. Kita kena this will not be the only time Fah. Nanti kita kena sambung lagi banyak kali. Yeah, I'm apa dengan berbesar hati. If you want to have me again, well, just let me know. Kita akan berbual panjang lebar. I will. Ini aku punya storage ni, ini komputer lama kan. Dah banyak kali aku berulang cakap kat orang. Kena apa? Stop, save atau kena simpan. Ya, dah okey. Tapi apa-apa pun saya mengucapkan awak semoga sukses in whatever you are doing now. In our hard time, bukan awak je, saya, kita semua ni. Hopefully all the best to you. Keep safe. Stay home. Stay home. Nanti apa-apa insyaAllah kita ada masa kita jumpa lah. Kita tarik session pula. Okay. You too. Fah, officially, thank you so much for your time. Hati ke langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah.